1, 2, 3. Kamera roll. Alright. Apa khabar semua? Selamat bertemu kembali pada minggu ini. Coaches Community, pusat kesahihan maklumat lelong dan binaan anda. Kita membawa beberapa topik-topik menarik setiap kali dan seperti yang saya selalu try to explain dekat all our viewers ialah Coaches Community ditubuhkan untuk membantu rakyat Malaysia yang rata-ratanya 85% kurang arif dalam isu lelongan awam. Ini tidak kira sama ada anda seorang pembeli ataupun anda merupakan salah seorang yang menghadapi masalah rumah anda ataupun hartanah anda mungkin dilelong. So, memandangkan kita ada banyak isu yang perlu kita lihat from different perspective. Hari ini saya bersama-sama dengan Sharon dan Syamilah, kita ada topik lagi, satu lagi topik yang menarik. Lease option. Macam mana kita nak membeli hartanah ataupun macam mana kita nak jaga hartanah kita ni daripada dilelong. Menggunakan satu konsep yang dipanggil sebagai lease option, di mana di luar negara, especially di UK, lease option ini agak popular, di mana pembelian rumah menggunakan kaedah lease option ini. Apa itu lease option? Memang ada segelintir orang sudah mula menggunakan lease option ini dan salah satu pakar dalam lease option agreement, lease option konsep ini semua ialah bersama-sama kita pada hari ini Sharon, tidak bukan Sharon Jit Kaur. So Sharon Jit Kaur telah berkecimpung dalam lease option ini sudah lama dan kita akan minta expert lease Sharon ini untuk membawa kita ke depan, melihat cara-cara membeli dan juga cara-cara menyelamatkan hartanah kita daripada dilelong. So seperti biasa, Syamilah akan membantu saya pada hari ini dan Syamilah juga akan cuba mendalami area-area dalam lease option ini. So tanpa melengahkan masa, Sharon, saya pernah baca apa itu lease option tapi nak faham tu susah sikit. Lease option ni, macam mana kita nak fahamkan apa itu lease option sebenarnya? Okey. Selamat sejahtera semua. Bila mendengar perkataan lease option, saya menjadi begitu excited sebab lease option is something kebanyakan orang masih tidak faham cara untuk membuat lease option dan kebanyakan orang fikir lease option itu adalah salah di sisi undang-undang. Okey, sebab segelintir masyarakat tersebut tidak diberi penerangan yang teliti or didn't go through the process. Okey, so saya membuat lease option agreement sudah 9 tahun dan memang ada banyak klien saya yang membuat lease option dan berjaya dengan kaedah lease option ini. Okey. Nah, apa itu lease option? Tadi kita cuba mendapat direct translation dalam bahasa Melayu, tetapi memang susah. So, I rasa perkataan lease option tu memang famous. Semua orang akan tahu lease option. Cuma diorang tak tahu, diorang akan cakap pernah dengar, tapi apa itu lease option? Bagaimana lease option berlaku? Or what is the process of lease option? Okay, so lease option adalah satu kaedah di mana seorang pemilik rumah akan menyewa rumah dia kepada pembeli. Menyewa kepada pembeli itu adalah dipanggil lease or tenancy lah, okay? Dan dalam masa penyewaan tersebut, okay, pembeli itu ada pilihan untuk membeli rumah daripada pemilik ini dalam beberapa masa. I mean, there will be a specified period. Masa itu boleh menjadi 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3, 4, 5, 6, boleh sampai tahap 12 tahun juga. So, question is,
soalan dia, apakah yang pemilik rumah ini nak, apakah yang pembeli ini nak. Okay, so pembeli, mengapa pembeli mesti menggunakan kaedah ini atau ingin menggunakan kaedah ini? Sebab the main reason is because kebanyakan masyarakat kita nak beli rumah pertama, tapi tak mampu sebab income tak cukup, tak boleh ambil loan, not eligible for 90%. So dia tidak mampu untuk memiliki rumah sekarang. Okay, sebab mungkin sekarang dia punya financial document dia tak lengkap, tak beberapa bagus. Okay, so dia akan menggunakan kaedah ini. So contoh, Jiwan memiliki sebuah rumah dan Syamila ingin membeli rumah. So Syamila memang nak beli rumah pertama ini dan Jiwan ingin nak jual, tapi Jiwan tak boleh cari buyer sebab semua buyer yang dia cari tak boleh dapat loan. Okay, so dia jumpa Syamila. So Syamila cakap, okay, tak apa, let's do lease option. So Jiwan akan menandatangani Jiwan dengan Syamila. Okay, so Jiwan is the owner, Syamila is the buyer. So perjanjian yang akan ditandatangani oleh Jiwan dan Syamila adalah lease option agreement. It's an option agreement. Okay, option agreement dan tenancy agreement. Okay, now you tak akan dengar sale and purchase agreement atau kena sign transfer form. You tak akan dengar sini sebab there won't be a transfer of property. Jiwan tidak akan menandatangani perjanjian jual beli atau transfer property atas nama Syamila sebab Syamila perlukan duit untuk membayar Jiwan dan Syamila kena ambil bank loan, tapi Syamila tidak layak pada masa sekarang. Okay, so Syamila akan bercakap dengan Jiwan, biar saya sewa rumah Jiwan untuk 5 tahun. Sebab dalam masa 5 tahun ini saya akan menguatkan financial document saya. Okay, supaya saya layak mendapat loan dalam masa 5 tahun. Okay, so Jiwan akan menyewa rumah kepada Syamila. Now, Syamila akan decide dalam masa 5 tahun itu. Okay, so maybe sekarang kita dah sampai 5 tahun. Syamila akan decide sekarang tahun ke-5 nak luput dah tarikh tu. So Syamila akan decide macam mana saya dah cuba dapat bank loan tapi saya tak layak lagi. Masih tak layak. So what happens? Bolehkah Syamila sekarang extend the lease option contract? Yes and no. Sebab it all depends on apa yang Jiwan nak. So always kena faham apa yang owner nak. Owner memang nak jual rumah ini. So atau Jiwan cakap tak apalah, continue sewa. Or Syamila kata, okay, boleh tak saya guna nama abang saya untuk membeli rumah sebab abang saya boleh dapat loan. So there is no problem. So Syamila can assign this to a third party. Okay, sebab dalam option agreement ini memang ada terma-terma yang memberi kebenaran kepada Syamila untuk melantik pihak ketiga untuk membeli rumah ini. Okay? Dan of course bila Syamila menandatangani option agreement ni, Jiwan sudah memberitahu Syamila, harga rumah saya dah fix sekarang ya, 300,000. Okay? Syamila pun happy. So sekarang 300,000, pembayaran sewa saya untuk 5 tahun akan digunakan sebagai part payment towards the purchase price. Okay? Okay. Apa Syamila yang akan bayar untuk Jiwan sekarang? Selain daripada rumah harga sewa tu, Syamila akan mengambil alih semua bil-bil, air, bil api, indah water, maintenance. So this is lease option agreement. Jiwan, kenapa Jiwan ingin memasuki dalam perjanjian ini? Sebab Jiwan pun ada masalah kewangan. Jiwan nak jual rumah tak ada bayar, so Jiwan terpaksa go through lease option. So Jiwan bagi tahu dekat Syamila, okay, saya agree lease option, but on condition Syamila kena tanggung semua pembayaran
outgoings. So cukai tanah, cukai pintu, utilities, semua Syamila akan tanggung. Okay, untuk until that option period. So 5 tahun itu. Until Syamila decide that Syamila nak beli atau Syamila nak appointed party untuk beli. So that is what lease option is all about. Okay, excellent. So maksudnya lease option ini sebenarnya ialah satu kaedah di mana kita transfer of liability. Saya tak boleh nak bayar. Yes. So saya ada Syamila yang dia mungkin ada, Syamila mungkin nak dapat loan tu susah sebab dia dah beli banyak property. Dia tak boleh nak buat pinjaman lagi, dia kena tunggu lagi setahun. So dalam keadaan itu Syamila memang dia ada cash. Dia mungkin boleh bayar bulan-bulan. Bayaran bulanan untuk saya tak boleh bayar. Tapi Syamila boleh bayar. Syamila dia ada bayaran bulanan, tak ada masalah. Yang lainnya so tak ada masalah. So I transfer the liability from my side, I push it to Syamila. Di mana Syamila pula akan cuba continue the payment sampai di mana dia boleh dapat pinjaman, dan masa itu dia akan ambil pinjaman dan bayar bayaran sepenuhnya kepada saya dan juga semua liability saya yang lain. Okay. So Jiwan, I stop you there. So apakah guarantee bila Syamila bagi rental dekat Jiwan, Jiwan akan pergi buat bayaran dekat bank? Sebab Syamila takut, Syamila tinggal di rumah itu, Syamila bayar bulan-bulan, Jiwan tak pergi bayar kat bank. Property goes for auction. Siapa yang affect? Syamila. So agreement option ini akan and tenancy agreement akan di draft di mana Syamila akan Jiwan memberi kebenaran kepada Syamila untuk bank in duit sewa tu directly to the housing loan account. So it depends on drafting. So katakanlah Jiwan punya installment dengan bank 900, mungkin sewa Syamila maybe 950. Okay, so Syamila akan bank in 900 to Jiwan's housing loan account, baki RM50 tu bank in kepada Jiwan's personal account. So all that will be stipulated in the option agreement and tenancy agreement. Oh, okay. Good. So ini adalah satu kaedah belian di mana kita selalu ingat bahawa there must be a transfer of duit dan transfer of property kena berlaku untuk memiliki suatu rumah. So there's a say dalam ownership of property. Dia kata tidak semestinya kita perlu beli dengan bayaran penuh untuk untuk memiliki hak ataupun pilihan untuk hak ke atas sesuatu hartanah. Kadang-kadang lease option ini juga boleh digunakan sebab ia mempunyai legal strength untuk. So ini merupakan salah satu cara yang boleh kita lihat bagaimana untuk kita invest ataupun beli dalam membeli sesuatu hartanah, especially hartanah yang sudah masuk untuk dilelong. So mengapa kita perlu lihat option ini? So there must be a reason. So apakah adakah semua jenis hartanah Sharon boleh gunakan kaedah ini? Ya. Whether semua jenis harta tanah boleh digunakan all depends on, pergi balik kepada topik kita due diligence. It all depends on due diligence yang you telah buat di atas harta tanah tersebut. So sebenarnya residential and commercial boleh buat lease option, but it all depends on the extent of due diligence yang you telah buat, di mana you guarantee confirm yang due diligence ini tidak akan affect. If it's a commercial property, then you rasa lebih was-was sedikit. Most property lease option adalah jenis kediaman, residential property. Commercial are always used by investors. Lease option is always used by investors to do commercial properties. Okay. So if let's say kalau itu merupakan salah satu cara untuk membeli, dan mengapa ianya kurang digunakan di Malaysia? Syamila, adakah ia melibatkan satu
perundangan ataupun undang-undang daripada aspek undang-undang itu, adakah ianya satu kaedah belian yang boleh diterima sebagai sah, Syamilah? Okey. Soalannya sama ada list option ini legal atau tidak. Pada ianya diiktiraf di bawah undang-undang. Okey, list option adalah legal. Sesuatu yang diiktiraf di bawah undang-undang kerana list option adalah satu perjanjian sewaan, dan yang unik dalam perjanjian list option adalah orang yang menyewa hartanah tersebut mempunyai pilihan ataupun hak untuk membeli hartanah tersebut pada satu jangka masa yang ditetapkan dan harga telah pun ditetapkan. Okey, ianya memenuhi segala kriteria sebuah kontrak. Kontrak harus mempunyai offer, acceptance and consideration. So this option adalah satu perjanjian yang memenuhi kriteria-kriteria ini dan memang ianya boleh dilaksanakan dan diiktiraf. Okey, list option ini bagi pandangan saya lihat sebagai win-win situation, di mana untuk owner iaitu ataupun untuk landlord, dia tidak boleh lagi ataupun tidak mampu lagi untuk membayar pinjaman bank. Dia tidak mampu untuk membayar, tetapi pada masa yang sama dia tidak mahu namanya terpapar dalam SIKRIS atau SITOS ataupun namanya disenarai hitam oleh bank negara. Jadi dia mahu selamatkan nama dia dan juga hartanah tersebut daripada dilelong. Kalau dilelong, mungkin dia akan pergi kepada harga yang rendah dan sebagainya. Tetapi dalam list option, owner ini mempunyai hak untuk menentukan harga hartanah tersebut. Dia boleh fix harga. Jadi segalanya di dalam kawalan owner. Jadi ini adalah satu advantage atau kelebihan bagi owner. Kelebihan bagi pihak buyer ataupun the tenant, dia ingin memiliki rumah tetapi pada masa itu tidak mampu. Sama ada tidak mampu atau tidak bersedia untuk mendapat satu pinjaman untuk memiliki rumah. Ataupun dia mempunyai masalah-masalah lain. Mungkin komitmen dia tinggi, dia perlukan masa untuk merendahkan komitmen dia, itu semua kan. Jadi ini adalah satu kelebihan untuk memasuki perjanjian list option, iaitu win-win situation for both the party. Jadi memandangkan ini perjanjian ini memenuhi segala kriteria di bawah undang-undang dan boleh diiktirafkan sebagai satu kontrak, maka ianya adalah satu agreement yang boleh dikuatkuasakan di bawah undang-undang. Jadi memang legal. Thank you. We can do list option. Memang legal, ya? Thank you, Syamilah. Sharon, jika kita melihat list option ini, bagaimana pula jika saya sebagai seorang pembeli, katakanlah dalam ini saya seorang pembeli, saya nak beli rumah, apakah perkara-perkara yang saya perlu consider sebelum saya, katakanlah saya suka rumah tersebut, rumah itu akan dilelong pada harga RM400,000 dan hutang di bank lebih kurang RM350,000. Dan jika ianya dilelong macam yang Syamilah cakap tadi, kemungkinan owner itu akan, ataupun tuan punya peminjam itu mungkin disenarai hitam sebab rumahnya pernah dilelong. Maksudnya mungkin setahun atau 2 tahun dia tidak boleh beli rumah lain lagi. Selain daripada itu, apakah kelebihan membeli melalui list option ini untuk seorang pembina seperti saya? Saya tak nak pergi lelong, saya nak beli terus, macam mana? So macam in extension of apa yang Syamilah explain tadi, to avoid the property for being auction, sebab you tak nak nama you appeared in SIKRIS and SITOS, alright? Now, kalau kita katakanlah rumah tu akan dilelong dan
saya sebagai so kalau pembeli approach saya sebagai owner, so coming back to that same sample example tadi, Jivan pemilik rumah, Syamila pembeli. So Jivan dah tahu rumah dia akan dilelong, dan Syamila pula dah tahu juga rumah ni nak dilelong, dan dia pun fikir dia nak berjumpa dengan Jivan untuk membuat list option ini. Okay, so kalau Jivan may decide that tak apalah, rumah dah nak pergi lelong, buat apa saya nak pergi sign agreement lagi, tak payahlah buat list option ni semua. So apa kelebihan? What happens? So kalau Jivan tak nak dengar, dia proceed dengan rumah tu dilelong, then Jivan may face another problem maybe after 3, 4, 5 months, that maybe the owner akan membuat satu perintah mahkamah untuk mengusir Jivan keluar daripada rumah tersebut. Dan Jivan pula sekarang telah mendapat perintah, dia tak boleh nak mengingkari perintah mahkamah. Dia kena pergi cari rumah lain untuk sewa. Sebab dia, kalau dia nak beli pun susah sedikit, sebab nama dia dah ada dekat Secret, dia nak dapat loan macam mana. So, katakanlah kalau dia tidak opt for that, dia mendengar cakap Syamila dan dia menandatangani lease option agreement ni, dia tidak akan mendapat masalah yang saya beritahu tadi. So that I'm doing a comparison. Kalau you pergi lease option atau you biarkan rumah you dilelong. So mana yang lebih bagus? Kalau lease option, Syamila akan bayar you sewa every month. Outgoings you telah akan ditanggung oleh Syamila. You tak perlu risau, you ada tempat tinggal, or we go on that basis lah. You akan dapat duit yang akan dibayar kepada pihak bank, so you tidak perlu risau. No issue, you ada duit lebih sekarang. So that is the kelebihan dia. Okay. Thank you, Sharon. So apa yang kita boleh lihat di sini ialah ada kelebihan untuk membeli hartanah atau menjual hartanah dalam menggunakan konsep lease option ini. Tapi apakah kelebihan itu sudah mencukupi untuk seseorang itu? So ada yang tak nampak, dia nampak hanya saya jual rumah tu pada harga rendah. Masalahnya ialah, adakah anda boleh mendapat seorang pembeli? Dan jika pun dah boleh dapat seorang pembeli pada lelongan ini nanti, tapi nama anda sudah di senarai hitam. Untuk kita memiliki, untuk kita continue, tak boleh. So ini ada kelebihan dia. Begitu juga sebagai seorang pembeli, kadang-kadang baik saya pergi terus kepada di lelongan awam, saya beli terus lah. So ada dua masalah pula kat situ. Satunya, kemungkinan dia tidak dapat membeli pada harga yang dia nak. Dia ada dia punya budget dia. Kedua, dia mungkin ada masalah untuk mendapatkan pinjaman, kerana dia tidak layak untuk tahun ini. Mungkin sebab dia ada banyak tanggungan ataupun ada banyak liability, dia ambil banyak loan, maka limit dia dah sampai, dia tak boleh nak beli lagi. So untuk pembeli sebegitu, dia boleh menggunakan lease option supaya dia boleh pegang property itu untuk the next year, untuk dia buat pinjaman dan beli. So kita boleh nampak ada kelebihan-kelebihan untuk pembeli dan juga seorang penjual, iaitu borrower. Bila kita lihat isu lelongan ini, dalam topik lelongan ini. So kita sudah pun hampir ke penghujung bahagian pertama, part 1 of lease option discussion kita. So seperti yang Sharon dan Syamilah telah highlight, lease option ini merupakan salah satu cara untuk memiliki rumah pada satu kos yang rendah untuk kedua-dua bahagian, kedua-dua belah. Seorang penjual kemungkinan ada masalah sebab dia tidak boleh nak serve the monthly repayment, dan pada masa yang sama kalau rumahnya kena lelong, kemungkinan pinjaman-pinjaman lain di bank mungkin ada masalah.
disebabkan salah satu hartanah itu terpaksa dilelong. So akan ada other issues, other reasons why kita nak go for lease option. Masa yang sama pula, kalau seorang pembina, kalau dia nak beli rumah, dia terus pergi, walaupun dia terdapat pinjaman, kalau dia terdapat pinjaman, dia tak pergi. Tapi dia boleh beli. Dia mungkin boleh beli dengan harga yang lebih tinggi. Dia mungkin boleh create more competition. Tapi, masalahnya pula ialah, dia tak boleh dapat pinjaman. So, maka dia tak boleh pergi untuk lelong. So, ada dua reason mengapa pushing factor for both to go for lease option. So ini dalam bahagian pertama. So apa itu lease option? Saya harap anda faham apa itu lease option. Dan dalam bahagian kedua, selepas ini, kita akan minggu depan, kita akan go into detail. We will explain dengan lebih mendalam cara-cara ataupun apakah dokumen-dokumen yang diperlukan, hartanah jenis apa yang, walaupun semua jenis hartanah, tapi there's a checklist, a list ataupun satu interview form yang perlu Sharon dan Syamila teliti bersama-sama dengan pembeli dan juga penjual untuk memahami psikologi mereka, basically, because we don't want mereka tak faham just because dia orang nak selesaikan masalah tu, dia orang lari, so they will agree with everything. Kita tak nak macam tu. Kita nak tahu sama ada kedua-dua bahagian, kedua-dua pihak ini bersedia untuk memasuki satu perjanjian yang dinamakan sebagai lease option agreement. So, terima kasih Sharon, terima kasih Samila. So, kita akan berjumpa lagi minggu depan bahagian kedua lease option, kelebihan dan kelebihan lease option dan bagaimana lease option ini diguna pakai dalam industri hartanah di Malaysia, especially dalam hartanah rumah. Okay, jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.